Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ustaz. Alhamdulillah. Barakallahu fikum. Terima kasih banyak-banyak semua sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmadullah ta'ala wa nashkuruh wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammadin alladhi ballagha risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah hatta atahu al-yaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Pertamanya kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana datang ini dalam majlis ilmu, dalam kelas mengenali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui Al-Quranul Karim siri yang ke-17. Insya-Allah pada hari ini kita akan menyambung perbincangan kita berkaitan dengan antara jenis-jenis kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah dengan mengurniakan kepada baginda mukjizat-mukjizat. Oleh kerana nota belum lagi dapat disebarkan, ada sedikit masalah teknikal. Jadi saya memberikan sedikit ringkasan terhadap apa yang sebagai mukadimah kepada kuliah kita pada petang ini. Kita telah membincangkan tentang mukjizat, mukadimah tentang mukjizat. Mukjizah adalah suatu istilah yang disebutkan oleh ulama-ulama yang kemudian, ulama-ulama terkemudian untuk merujuk kepada erti al-ayat, iaitu tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang membuktikan kebenaran baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam membicarakan makna mukjizat, sering kita dengar bahawa mukjizat itu sering disebutkan bersama dengan al-karamah. Mukjizat dan karamah. Jadi apa yang saya sebutkan minggu lepas, ada 4 perbezaan antara mukjizat dan karamah. Saya sebutkan sekali imbas sebagai peringatan, dan mungkin yang belum mencatatkannya boleh catat insya-Allah dengan beberapa perkara yang saya sebutkan. Jadi ada beberapa perbezaan antara mukjizah dan karamah. Pertama, mukjizat berlaku kepada nabi dan karamah berlaku kepada wali atau orang yang beriman. Dengan erti kata, mukjizat itu datang berserta dengan dakwaan kenabian. Jadi bila ada mukjizat itu berlaku kepada mana-mana nabi dan rasul, dan nabi dan rasul itu mendakwa dirinya sebagai seorang nabi dan rasul. Dakwaan tadi, bila datang mukjizat, ianya menguatkan lagi apa yang mereka dakwa. Manakala karamah ia tidak disertai dengan sebarang dakwaan. Malah ia berlaku kerana istiqamah. Kerana istiqamah
seorang manusia, seorang beriman terhadap hukum syarak. Mukjizat berlaku kerana berserta dengan dakwaan kenabian atau kerasulan. Manakala karamah berlaku dengan kehendak Allah terhadap seorang mukmin, iaitu kita katakan sebagai wali, kerana Allah kata Allah waliyul ladzina amanu. Allah wali, pelindung kepada orang-orang beriman. Jadi wali ini artinya orang beriman. Jadi mukjizat berlaku dengan dakwaan kenabian, manakala karamah berlaku kerana seorang mukmin itu beristiqamah di atas hukum syarak. Jadi kalau ada orang yang mendakwa dirinya memiliki pelbagai karamah dan mengatakan bahawa kami tidak terikat dengan hukum syarak, kita dah sebut itu antara bukti dan dalil bahawa dia adalah salah seorang daripada syaitan manusia. Manusia yang beriman diberikan karamah kerana dia istiqamah di atas syarak. Bukan dia terkeluar dari hukum syarak, tak nak ikut hukum syarak, kemudian dakwa diri sebagai wali. Ini perbezaan pertama. Dakwaan kenabian, karamah berlaku berserta dengan dakwaan kenabian, manakala karamah ianya berlaku dengan kurniaan Allah di atas istiqamah seseorang di atas syarak. Ini pertama. Yang kedua, apabila berlakunya karamah, ianya menunjukkan bahawa Nabi itu adanya ismah ataupun maksum. Seorang Nabi yang berlaku pada karamah menunjukkan bahawa Nabi itu maksum daripada melakukan dosa-dosa besar atau maksum daripada tersilap dalam menyampaikan agama. Iaitu Nabi itu seorang yang maksum. Manakala berlakunya karamah tidak menunjukkan orang yang berlaku karamah padanya itu maksum. Wali tidak maksum. Namun menunjukkan Allah muliakan dia pada keadaan tertentu. Kadang-kadang seorang wali yang memperjuangkan agama Allah, Allah perlihatkan seorang tentera-tentera Islam yang memperjuangkan hukum Allah, memperjuangkan agama Allah, lawan dengan orang kafir. Kemudian berlaku karamah pada mereka, itu satu kemuliaan pada mereka. Namun itu tidak menunjukkan mereka ini maksum. Artinya dalam segala perkataan mereka, dalam segala apa yang mereka lakukan tidak melakukan kesilapan. Artinya mereka tetap manusia, tetap tidak maksum, mungkin boleh melakukan kesilapan seperti manusia yang lain. Yang ketiga, dengan berlakunya mukjizat kepada rasul-rasul dan terbuktinya bahawa nabi dan rasul itu benar, maka Nabi itu wajib ditaati secara mutlak. Apa sahaja yang Nabi, Rasul-Rasul perintahkan wajib ditaati secara mutlak. Itu secara total. Manakala seorang wali tidak wajib ditaati kecuali atas sesuatu yang berdasarkan kepada dalil. Artinya seorang wali ketika dia memerintahkan sesuatu daripada perintah Allah dan Rasul, kita wajib taati. Sekiranya dia perintahkan sesuatu yang tidak diperintahkan oleh Allah dan Rasul, kita tidak wajib taat. Jadi ketaatan kepada wali itu merupakan sebahagian daripada ketaatan kepada Rasul. Iaitu seorang beriman, seorang ulama, siapa sahaja orang mukmin yang memperjuangkan kebenaran, kita tidak taat kepada pribadinya secara mutlak, tapi kita perlu lihat adakah apa yang disampaikan itu sesuai dengan dalil ataupun tidak. Sebab itulah istilah ulama mengatakan bahawa mereka mengatakan bahawa berlakunya karamah adalah sebahagian daripada mukjizat Nabi dan Rasul. Kenapa? Sebab karamah hanya berlaku kepada wali-wali ataupun orang beriman yang taat kepada Allah dan Rasul, iaitu taat kepada Nabi SAW pada zaman kita. Dan karamah tidak, bila berlakunya karamah, kerana karamah itu berlaku dengan ikut syarak Nabi, itu menunjukkan kebenaran baginda SAW. Jadi bukan kepada wali. Yang keempat, perbezaan yang kita sebutkan, karamah mukjizat berlaku kerana hajat makhluk kepada perkara tersebut. Mana manusia secara keseluruhannya memerlukan kepada
bila berlaku mukjizat itu sebagai tanda kebesaran Allah untuk Allah perlihatkan kepada seluruh makhluk. Kerana makhluk yang memerlukan bukan Nabi. Nabi tidak memerlukan pada mukjizat kerana kebenaran yang dibawa Nabi oleh Nabi itu jelas. Nabi kalau tak ada mukjizat sekalipun mereka tetap jadi Nabi, mereka tetap Rasul. Kebenaran yang mereka bawa tetap terbukti Allah zahirkan dengan pelbagai cara, tidak semestinya dengan cara mukjizat. Manakala karamah berlaku kerana keperluan orang beriman atau wali tersebut. Mungkin dia dituduh, akhirnya Allah tunjukkan kebesaran Allah untuk melepaskan dia daripada tuduhan, atau Allah Subhanahu Wa Taala tunjukkan Allah nak lepaskan dia daripada kedukaan dan sebagainya. Ini perbezaan antara mukjizah dan karamah yang kita telah sebutkan. Dan kita juga sebutkan beberapa perkara penting yang perlu diingat berkaitan dengan kesalahfahaman terhadap konsep mukjizat dan karamah. Terutamanya bab mukjizat. Pertama, ada sebahagian daripada bila disebut salah faham ini bukan di kalangan orang awam sahaja, malah di kalangan sebahagian ulama. Mereka meletakkan syarat-syarat yang tidak bersesuaian dan tidak terbukti dalam syarak berkaitan dengan mukjizat. Peringatan pertama, sebahagian ulama meletakkan syarat bahawa mukjizat itu mukjizat itu berlaku mesti dengan adanya cabaran. Bila orang kafir cadang, wahai Muhammad, datangkan begini dan begitu, baru dinamakan sebagai mukjizat. Ini satu syarat yang tidak mengatakan bahawa mukjizat mesti berlaku dengan cabaran. Ada satu syarat yang tidak tepat, kerana kita akan baca sebentar lagi tentang mukjizat Isra dan Mi'raj dan beberapa mukjizat yang lain yang tidak disertai dengan cabaran. Berlakunya Isra dan Mi'raj bukan kerana orang kafir cabar. Berlakunya Isra Mi'raj bukan kerana orang kafir cabar Nabi SAW. Sedangkan Isra dan Mi'raj adalah mukjizat secara ijma' ulama. Yang begitu juga Nabi mengeluarkan air daripada celah jarinya dalam satu perjalanan. Keluarnya air daripada celah jari Nabi SAW bukan cabaran daripada orang kafir. Gunung Uhud bergegar. Kemudian Nabi perintahkan Uhud supaya tenang. Bukan berlaku dengan cabaran orang kafir. Nabi SAW menyembuhkan sebahagian penyakit. Antaranya Nabi sembuhkan penyakit mata Sayyidina Ali bin Abi Talib ketika perang Khaybar. Itu bukan dengan cabaran orang kafir. Dan banyak makanan menjadi banyak dalam peperangan Ahzab di rumah Jabir bin Abdullah. Itu juga bukan cabaran orang kafir. Jadi mukjizat tidak semestinya dengan cabaran. Jadi syarat yang diletakkan oleh sebahagian ulama bahawa mukjizat ini berkaitan dengan mesti ada yang kafir, orang kafir yang mencabarnya. Ini suatu syarat yang tidak tepat. Tidak tepat. Dan sebahagian pada ulama membuat pendetilan. Mereka kata sekiranya dicabar dan Nabi datangkan apa dicabarkan. Dicabar untuk Nabi buat sesuatu perkara luar biasa atau perkara yang tidak mampu orang manusia melakukannya. Kemudian Nabi datangkan atau Nabi buat apa yang diminta atau apa dicabarkan kepadanya. Itu dinamakan sebagai mukjizat. Dan sebagian ulama dan mereka juga mengatakan bahawa sekiranya berlakunya tanda-tanda kenabian Nabi tanpa dicabar dinamakan sebagai al-ayat atau al-alamat atau ad-dalail. Ini istilah yang digunakan oleh sebahagian ulama. Tapi yang pentingnya dalail dan ayat ini adalah mukjizat. Jadi tidak disyaratkan adanya cabaran daripada orang kafir. Itu peringatan pertama. Peringatan yang kedua, mukjizat tidaklah menjadi, artinya semua Nabi mesti memiliki mukjizat. Ini tidak tepat. Tidak sah kenabiannya apabila memiliki mukjizat. Sehingga semua Nabi dan Rasul perlu dicari mukjizatnya. So, sudah dikatakan bahawa Nabi Syuaib alaihi salam antara Nabi yang disebutkan dalam sejarahnya tidak dinukilkan sebarang mukjizat tentang baginda alaihi salam. Begitu juga karamah.
tidak disyaratkan seorang wali, itu seorang yang Allah Subhanahu wa taala cinta, memiliki karamah. Karamah bukanlah syarat untuk seseorang itu dipanggil sebagai seorang wali. Malah syarat kepada kewalian adalah istiqamah. Syarat kepada kewalian adalah istiqamah. Ada komen Ustaz, suara kurang jelas. Permulaan tadi okey. Sekejap. Saya cuba pakai mic yang lain. Okey. 1, 2, 3. Boleh bagi komen macam mana suara? Kualiti suara setelah saya pakai mic ini. Lebih okey ke? Puan Hasimah? Percubaan 1, 2, 3. Puan Hasimah cuba tolong type sebab saya bila letak mic ni saya tak dengar suara. Ustaz, dengar clear dari tadi, tak ada masalah. Sekejap aja tadi. Lepas tu dah okey dah. Saya cuma one way. Nanti insya-Allah saya akan buka bila di sesi soal jawab saya akan buka suara. Saya akan buka mic dan saya dengar komen bila saya Suara okey Ustaz. jawapan tuan-tuan. Cuma Sekarang suara okey saja. insya-Allah. Dah okey dah. Tengah timbul. Puan Hasimah Internet Manan problemnya. Betul je tadi tu dan je. semua. Macam mana suara? Suara okey, tinggal tengah timbul aja kadang-kadang. Okey. Okey. Alhamdulillah. Jadi saya teruskan insya-Allah. Okey. Jadi peringatan yang kedua bahawa nabi-nabi itu tidak disyaratkan seorang nabi memiliki mukjizat, begitu juga tidak disyaratkan kepada seorang wali memiliki karamah. Malah mukjizat dan karamah itu merupakan kurniaan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kepada siapa sahaja dikehendaki pada bila-bila masa dikehendaki, dan itu tidak menjadi syarat kepada kenabian. Tidak menjadi syarat kenabian untuk mukjizat dan tidak disyarat kepada kewalian untuk karamah. Dan ini adalah peringatan yang saya sebutkan pada pertemuan yang lepas. Dan ada persamaan antara mukjizat dan karamah. Persamaannya adalah mukjizat dan karamah itu tidak dimiliki oleh pemiliknya. Tidak ada siapa yang memiliki karamah dan mukjizat. Artinya Nabi tidak memiliki kuasa untuk belah bulan, kecuali berlaku sekali dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa memiliki tongkat, tetapi Nabi Musa tidaklah tongkat Nabi Musa itu boleh berubah buat apa sekalipun ikut kehendak Musa. Malah Musa hanya menggunakan tongkatnya ketika diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah perintahkan Musa campakkan tongkatnya, baru tongkat tadi jadi ular. Allah perintahkan Musa untuk pukulkan tongkatnya di laut, baru terbelah laut. Artinya Nabi Musa memiliki tongkat itu memiliki pelbagai jenis mukjizat dengan perintah Allah, dengan kehendak Allah. Bukan Nabi Musa seorang yang memiliki magic. Begitu juga kewalian nabi-nabi, orang-orang soleh, mereka tidak memiliki sebarang karamah. Karamah hanya berlaku pada mereka pada keadaan mereka sangat memerlukannya dan mereka sendiri tidak tahu ianya boleh berlaku. Maka tidak wujudlah orang mendakwa dirinya boleh berjalan di atas air. Kalau ada orang yang dakwa begitu, kita dah sebut itu adalah tanda-tanda bila seorang mendakwa dirinya sebagai wali dengan bukti bahawa dia memiliki perbuatan-perbuatan yang pelik, itu tandanya dia salah seorang daripada syaitan manusia. Dan ini saya tegaskan sebab apa? Sebab ramai orang yang salah faham dan percaya dan terpengaruh dengan perkara-perkara pelik yang dilakukan oleh sebahagian daripada orang, sedangkan mereka membawa seseorang kepada kesesatan, wal'iyadzubillah. Okey. Kemudian inilah yang kita sebutkan secara ringkas pada pertemuan yang lepas. Saya ringkaskan dan kita masuk hari ini pada tajuk yang kedua. Pertemuan yang lepas setelah kita bincangkan tentang mukjizat, kita bincangkan tentang secara praktikalnya bahawa mukjizat yang disebutkan dalam Al-Quranul Karim, ada dua mukjizat utama yang Quran sebut.
Kebanyakan mukjizat disebut dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun ada dua peristiwa mukjizat yang berlaku dalam hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan dalam Al-Quranul Karim. Peristiwa pertama adalah terbelahnya bulan. Nabi membelah bulan. Al-Quran sebut dengan ayat suratul Qamar, dalam ayat suratul Qamar ayat pertama, iqtarabatis sa'atu wansyaqqal qamar. Kita dah bincangkan pada pertemuan yang lepas. Hari ini kita masuk pada mukjizat yang kedua yang disebutkan oleh Al-Quranul Karim, iaitu Al-Isra wal Mi'raj. Al-Isra'u wal Mi'raj. Itu berlakunya peristiwa Isra dan Mi'raj. Nabi SAW diisrakan, iaitu diperjalankan daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Nabi diperjalankan daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dengan menaiki burak. Daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ini antara mukjizat dan dalilnya tersebut dalam ayat suratul Isra. Ayat pertama suratul Isra, Allah berfirman, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Ini dalil peristiwa Isra. Nabi diperjalankan daripada Makkah ke Baitul Maqdis atau daripada Masjidil Haram ke Baitul Maqdis. Kemudian peristiwa Mi'raj. Mi'raj artinya Nabi diangkat naik ke langit. Nabi dibawa naik ke langit oleh malaikat Jibril alaihi salam. Peristiwa ini dikenali dengan peristiwa Mi'raj. Naik ke langit. Bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi peristiwa Mi'raj dalilnya dalam Al-Quran dalam suratul Najmi. Suratul Najmi pada ayat yang ke-14 ataupun pada berkaitan dengan suratul Najmi secara keseluruhannya, kisah bagaimana Nabi melihat malaikat Jibril alaihissalam dengan bentuknya yang asal. Dan sekali lagi Nabi nampak Jibril ketika di Sidratul Muntaha, menunjukkan bahawa Nabi SAW naik sampai ke Sidratul Muntaha. Dan Nabi dalam suratul Najmi Allah berfirman, walaqad ra'ahu nazlatan ukhra. Dan Nabi SAW benar-benar melihat Jibril sekali lagi. Nazlatan ukhra, sekali lagi. Kerana suratul Najmi menceritakan tentang bahawa Nabi SAW nampak Jibril alaihissalam dengan bentuk yang asal di atas ufuk. Wan najmi idza hawa, demi bintang ketika terbenam, ma dhalla sahibukum wa ma ghawa, sesungguhnya kawan kamu iaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia tidaklah sesat dan dia tidak juga keliru. Wa ma yantiqu 'anil hawa, Muhammad tidak bercakap dengan hawa nafsunya. In huwa illa wahyu yuha, segala yang diungkapkan adalah wahyu yang disampaikan kepadanya. Allamahu syadidul quwa, dia diajarkan, yang mengajarkannya adalah Jibril yang sangat kuat, sangat kuat. Zu mirratin fastawa, yang mempunyai mirrah fastawa. Jibril yang mempunyai sifat yang sangat kuat. Jibril yang sangat kuat, fastawa, yang menampakkan dirinya dengan bentuk rupa yang asli kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa huwa bil ufuqil a'la, dengan keadaan dia berada di ufuk yang tinggi. Jadi Nabi nampak Jibril keadaan asal ketika di bumi ini, bahawa Jibril berada di ufuk yang sangat tinggi. Itulah Jibril memperlihatkan dirinya dalam bentuk asal. Ketika itu Nabi melihat Jibril. Thumma dana fatadalla, kemudian Jibril mendekati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fakana qaba qausaini au adna, sehingga jaraknya dekatnya jarak Jibril dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti jaraknya 2 busur panah.
Jadi ayat ni cerita tentang apa? Tentang Nabi nampak Jibril pada ketika diturunkan wahyu. Kemudian Allah sebutkan pada ayat yang ke-14, itu ringkas, Allah kata, ayat yang ke-13, walaqad ra'ahu nazlatan ukhra. Dan Nabi telah melihat Jibril sekali lagi. Bila inda sidratil muntaha. Ketika Nabi di sidratil muntaha. Ketika Jibril memperlihatkan setelah naik lepas daripada bumi sampai ke sidratil muntaha, Jibril memperlihatkan jasadnya yang asal kepada Nabi SAW. Indaha jannatul ma'wa, di sana terletaknya syurga al-ma'wa, syurga tempat tinggal. Iz yaghsha sidrata ma yaghsha, ketika itu sidratul muntaha diliputi oleh sesuatu yang menutupnya. Ma zaghal basar wa ma tagha, mata Nabi tidak melihat zagha, tidak berpaling ke kiri dan ke kanan. Wa ma tagha, dan tidak melihat lebih daripada apa yang perlu. Ma zaghal basar wa ma tagha, laqad ra'a min ayati rabbihil kubra, dan Nabi melihat tanda-tanda kebesaran Allah yang agung. Ini cerita tentang apa? Peristiwa Mi'raj. Jadi peristiwa Isra dalam surah Al-Isra. Peristiwa Mi'raj diceritakan kisahnya dalam surah An-Najmi. Jadi peristiwa Isra Mi'raj adalah peristiwa yang sabit berlakunya secara ijma'. Secara ijma' muslimin, semua orang Islam mengaku dan akur bahawa berlakunya peristiwa Isra Mi'raj sebagai salah satu mukjizat baginda sallallahu alaihi wasallam. Berlakunya Isra Mi'raj sebagai salah satu daripada mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan di sana Nabi menerima kefarduan solat. Jadi peristiwa Isra dan Mi'raj antara mukjizat yang agung Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang saya ingin kaitkan dengan masa yang sangat terhad ni, kita perlu berhenti paling lama pun pukul 4.15. Kalau boleh kita pukul 4.10 tu kita dah berhenti kerana solat asar. Asar sekarang masuk awal. Okey. Dengan waktu yang singkat, saya sebut beberapa perkara yang penting berkaitan dengan peristiwa Isra dan Mi'raj. Pertama, peristiwa Isra dan Mi'raj ianya berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan mukjizat. Berkaitan dengan mukjizat, iaitu dikaji dalam bab ilmu dalail. Kita sebut pada awal kuliah kita, tak silap saya pada pertemuan pertama atau pertemuan yang kedua. Terdapat 5 ilmu yang kita belajar dalam ilmu Islam ini untuk mengenali pribadi baginda sallallahu alaihi wasallam. Kalau siapa yang tak ingat boleh buat catatan semula. Ada 5 ilmu yang kita belajar berkaitan dengan untuk mengenali baginda sallallahu alaihi wasallam. Ilmu pertama ilmu sirah. Ini ilmu yang paling umum. Ilmu sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ilmu yang kedua adalah ilmu syama'il. Ilmu syama'il, syama'ilun nubuwah atau syama'il Muhammadiyah, yang menceritakan tentang kepribadian baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muka Nabi macam mana, hidung Nabi, mata Nabi, mulut Nabi sallallahu alaihi wasallam, perut baginda sallallahu alaihi wasallam, dada Nabi sallallahu alaihi wasallam, cara Nabi sikat rambut, cara Nabi berjalan, cara Nabi pakai jubah, apakah aktiviti harian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini semua dalam ilmu syama'il, iaitu kepribadian baginda sallallahu alaihi wasallam. Ilmu sirah cerita tentang peristiwa-peristiwa yang berlaku dalam kehidupan baginda sallallahu alaihi wasallam daripada baginda lahir sampai baginda wafat. Ilmu syama'il cerita tentang kepribadian baginda sallallahu alaihi wasallam dan aktiviti harian baginda sallallahu alaihi wasallam. Ilmu syama'il, apa yang Nabi makan, makanan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sebagainya. Minyak apa yang Nabi pakai, dan juga minyak wangi apa yang Nabi pakai dan sebagainya. Ini dalam ilmu syama'il. Itu ilmu kedua. Ilmu ketiga adalah ilmu dalail. Kita panggil dalailun nubuwah. Ilmu yang kita belajar tentang untuk membuktikan kebenaran baginda sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang nabi dan rasul. Dalam ilmu dalail, antara pecahan dalam ilmu dalail ada perbincangan berkaitan dengan mukjizat. Jadi peristiwa Isra Mi'raj sebahagian daripada ilmu dalail. Dan tiap-tiap ilmu ni ada perbezaannya yang perlu kita tahu.
InsyaAllah saya akan sebutkan sebentar lagi. Ilmu yang keempat, kelima. Keempat. Ilmu keempat adalah ilmu syara'i' atau ilmu syariah. Apa yang Nabi tak suka, apa yang Nabi suruh, apa yang Nabi larang. Ia berkaitan hukum syarak. Apa yang Nabi perintahkan kepada kita. Dan ilmu syariat inilah yang kita perlu ikut. Ikut 100% ilmu syara'i'. Itu ilmu yang keempat. Ilmu yang kelima ialah ilmu khasa'is. Semua tiap-tiap ilmu ni ada kitab-kitabnya. Ilmu yang kelima ilmu khasa'is yang menceritakan tentang apa? Tentang hukum-hukum khusus untuk baginda sallallahu alaihi wasallam. Hukum syarak tapi hanya untuk baginda sallallahu alaihi wasallam. Allah kecualikan. Allah khususkan hukum tersebut untuk baginda sallallahu alaihi wasallam. Ini ilmu yang khusus. Kadang-kadang Nabi dapat Allah wajibkan sesuatu yang lebih daripada orang lain. Kadang-kadang Allah benarkan Nabi atau halalkan Nabi sesuatu yang orang lain tak dibenarkan. Allah wajibkan Nabi qiyamul lail sedangkan orang lain tidak wajib. Sebagai contoh. Allah Subhanahu wa taala benarkan Nabi kekalkan isterinya lebih daripada 4 sedangkan yang lain Allah tidak benarkan. Allah perintahkan mereka ceraikan isteri mereka setelah datang ketetapan bahawa seorang lelaki itu hanya boleh berkahwin dengan 4 orang wanita. Ini ilmu khasa'is. Jadi ilmu khasa'is kita belajar untuk kita tahu hukum Nabi sallallahu alaihi wasallam, hak Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan untuk kita tiru. Kita tak boleh tiru. Haram kita tiru bab khasa'is. Ilmu asy-syama'il berkaitan kepribadian baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pada asalnya tidak dituntut untuk kita tiru. Kecuali syama'il yang jelas bahawa Nabi perintahkan ada di syama'il yang termasuk bab syara'i', bab syariat. Nabi perintahkan kita makan dengan tangan kanan. Asalnya perbuatan Nabi, kemanusiaan Nabi ada satu perkara yang berkaitan dengan pribadi baginda sallallahu alaihi wasallam. Tapi bila Nabi perintahkan, dia jadi hukum syariat. Nabi perintahkan kita makan dengan tangan kanan. Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan kita untuk tidak melakukan qazak dan sebagainya. Mana rambut tak boleh potong, tak boleh cukur sebahagian dan tinggalkan sebahagian untuk bagi kanak-kanak ataupun untuk orang tua secara umumnya. Adat jahilah dulu dia berkaitan dengan kanak-kanak. Dia buat terhadap kanak-kanak dan sebagainya. Jadi berkaitan dengan ilmu syama'il pada asal kita tak perlu ikut. Tapi kalau kita ikut juga, walau Nabi tak suruh, dapat pahala, tapi hukumnya tak sama dengan ilmu syariah. So, kenapa saya cerita begini? Saya nak masuk pada tajuk saya nak cerita. Ilmu dalail bukan untuk kita tiru. Dia sama ilmu khasa'is. Tapi khasa'is berkaitan dengan hukum syarak. Ilmu dalail dan mu'jizat, ianya berkaitan dengan suatu perkara yang berlaku kepada Nabi SAW dan tidak mampu ditiru oleh mana-mana makhluk. Jadi kalau cerita bab mukjizat, kita cerita mesti kita menceritakan tentang kebesaran Allah. Allah Maha Agung, Allah Maha Besar. Dan cerita tentang mukjizat, kita cerita tentang kemuliaan baginda sallallahu alaihi wasallam, kebenaran dakwah yang dibawa dan pengajaran yang diambil daripada mukjizat tersebut perlu diambil. Namun bukan kita cerita tentang bagaimana cara untuk meniru Nabi dalam melakukan mukjizat tersebut. Dan ini satu kecelaruan yang berlaku kepada sebahagian daripada orang yang memahami bahawa dia perlu, kalau nak jadi orang yang baik, dia nak jadi seorang wali, dia nak memiliki karamah dan dia memiliki satu perkara nak tiru bagaimana Nabi buat. Akhirnya ada orang mengaku memiliki magic sekian dan sekian. Ini satu perkara yang batil. Sebab itu dalam bab, hatta ketika dalam ceramah Isra' Mi'raj, contohnya, kita bukanlah mensyarahkan bagaimana kita cara nak terbang atau cara nak dapatkan burak di mana sebagainya. Bukan itu tujuannya. Tujuan kita adalah menceritakan tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan tujuan Isra' Mi'raj tidak bukan adalah untuk memperlihatkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala kepada baginda sallallahu alaihi wasallam dan kemudian kepada umatnya melalui berita. Allah perlihatkan Nabi secara langsung, Nabi nampak secara langsung, dan Allah perlihatkan kuasanya melalui kepada umatnya melalui berita yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ilmu Isra' Mi'raj berkaitan dengan ilmu dalail. Dalail. Seterusnya, Isra' Mi'raj
antara peristiwa mukjizat yang berlaku tanpa cabaran daripada kafir Quraisy. Orang Quraisy tidak cabar Nabi untuk pergi ke Baitul Maqdis. Mereka tak pernah cabar Nabi untuk naik ke langit bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Namun ianya berlaku dengan kehendak Allah tanpa sebarang cabaran. Allah Subhanahu wa taala memperjalankan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan tujuan apa? Untuk memperlihatkan kebesaran Allah dan untuk menunjukkan kemuliaan baginda sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa Isra Mi'raj pada kesempatan yang sangat sempit ini, yang ruang masa yang sangat sedikit ini, tidak mungkin sempat kita ceritakan secara detail. Tak mungkin kita nak ceritakan apa yang berlaku Isra Mi'raj seperti mana dalam ceramah-ceramah Isra Mi'raj. Cuma saya nak kaitkan, sebutkan beberapa perkara yang perlu kita tahu berkaitan dengan peristiwa Isra Mi'raj. Berkaitan peristiwa Isra Mi'raj. Okay. Peristiwa Isra Mi'raj. Pertama sekali ulama bincangkan. Adakah sebelum tu Isra Mi'raj berlaku setelah adanya dua peristiwa besar yang berlaku dalam hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berlakunya dua peristiwa besar yang memberi kesan kepada kesan kepada hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana kesannya adalah dakwah Nabi ditolak. Pertama, berlakunya kematian dua orang yang dikasihi oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Bermula dengan kematian bapa saudaranya Abu Talib yang sentiasa memudahkan jalan dakwahnya di Makkah Al-Mukarramah. Walaupun beliau sendiri tidak masuk Islam, namun beliau telah memudahkan jalan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam selama 9 tahun, hampir 10 tahun. Kata Ibn Abil Is Al-Hanafi rahimahullah dalam matan beliau Al-Urjuzah Al-Mi'iyah fi sirati khairil bariyah atau fi sirati Al-Urjuzah Al-Mi'iyah fi sirati khairil bariyah, beliau menyebutkan, beliau kata wa ba'da tis'in min sini risalati mata Abu Talib du kafalati. Mata Abu Talib du kafalati. Selepas 9 tahun daripada kerasulan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Talib yang menjaga baginda sallallahu alaihi wasallam pun telah meninggal. Wa ba'dahu Khadijatun tuwfiyat. Dan selepas Abu Talib ni meninggal, Khadijah pula meninggal. Min ba'di ayyamin thalathatin madat. Setelah 3 hari. Abu Talib meninggal, kemudian 3 hari setelahnya berlaku kematian isterinya Khadijah binti Khuwailid. Menurut setengah riwayat, sedang 3 hari. Jadi Nabi SAW sangat sedih dengan kematian mereka berdua, kerana mereka berdua lah yang merupakan tulang belakang kepada dakwah Nabi SAW pada awal dakwah baginda SAW. Seorang membantu beliau di urusan di luar rumah, iaitu Abu Talib, dan isteri yang membantu dari dalam rumah yang memberi semangat kepada baginda SAW dan berdakwah. Kedua-duanya wafat pada waktu yang sangat singkat. Selepas kedua-duanya wafat, dan Nabi sangat sedih. Dan tahun itu dinamakan sebagai Amul Huzni, tahun kesedihan. Bukan kerana kewafatan kekerabatan, bukan Nabi sebab isteri dan bapa saudara. Namun sedih kerana apa? Setelah berlakunya kematian mereka berdua, dakwah Nabi SAW ditentang dengan begitu hebat. Dan hampir tidak wujud orang yang masuk Islam. Sangat sedikit. Sebab apa? Cabaran Nabi dalam berdakwah makin hebat, sehingga Nabi Rasulullah SAW hampir mengatakan bahawa di Mekah ini tak ada orang masuk Islam. Nabi pun pergi ke Taif untuk cari kabilah lain. Kalau kabilah Quraisy tak nak terima dakwah Nabi ketika ini, dan mereka lepas Khadijah meninggal, lepas Abu Talib meninggal, mereka dah mula menyentuh batang tubuh baginda sallallahu alaihi wasallam. Mereka telah melakukan beberapa tindakan yang tak pernah mereka lakukan sebelum ini. Ketika Abu Talib masih hidup dan Khadijah masih hidup, maka Nabi pun mengambil keputusan untuk berdakwah kepada Bani Thaqif yang tinggal di Taif. Jadi peristiwa yang berlaku yang kedua, di Taif Nabi ditolak, dihina dan dihalau keluar dalam keadaan dihalau keluar oleh wanita dan juga hamba di Taif dengan keadaan yang
tidak yang sangat menyedihkan. Dua peristiwa ini, iaitu peristiwa kematian dua orang bapa saudara dan isterinya di Makkah Al-Mukarramah, dan peristiwa yang kedua, Nabi ditolak dan dihalau keluar dari Taif, sedangkan Nabi sangat dimuliakan di bumi Makkah dan juga bumi Taif pada asalnya. Dua peristiwa ini menyebabkan Nabi jadi sedih. Sedih kerana apa? Kerana dakwah Nabi ditolak. Nabi sedih bukan kerana bukan kerana urusan peribadi. Untuk walaupun urusan peribadi itu berlaku Nabi seorang manusia, namun lebih daripada urusan peribadi, Nabi SAW sedih kerana dakwah Nabi SAW ditolak. Setelah ahli Taif tolak dan ahli Makkah tolak, Nabi merasa sedih. Apa yang disampaikan itu tidak dipercayai dan didustakan oleh orang Arab, sedangkan Nabi sampaikan cara terbaik. Ketika itu Allah muliakan Nabi SAW, seolah-olah Allah kata, kalau orang Mekah tolak kamu, orang Taif tolak kamu, Allah Subhanahu Wa Taala memuliakan kamu. Allah bawa kamu lihat kekuasaannya. Jangan kamu pedulikan bumi Mekah yang sangat kecil itu. Jangan kamu pedulikan makhluk yang sangat lemah itu. Allah muliakan baginda dengan Allah angkat Nabi. Allah bawa Nabi berjalan melihatkan kuasanya. Liruyahu min ayatina. Allah nak tunjukkan tanda-tanda kebesaran Allah. Allah perlihatkan Nabi luasnya dunia ini, luasnya alam ini. Dan Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul semuanya pernah berdakwah. Dan Nabi lalu daripada Mekah sampai ke Baitul Maqdis melalui tiap-tiap bumi yang pernah berlakunya dakwah pada zaman manusia sebelumnya. Bumi-bumi yang diberkati kerana diutuskan Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul padanya. Bumi-bumi diberkati kerana kitab-kitab utama diturun padanya. Sebab tu Allah SWT angkat Nabi, bawa Nabi berjalan daripada Masjidil Haram ke Masjid Aqsa kerana untuk memperlihatkan kuasa Nabi dan untuk memuliakan baginda sallallahu alaihi wasallam. Begitu Allah nak angkat Nabi, Allah bawa Nabi naik ke langit kerana untuk memuliakan Nabi dan menggembirakan hati baginda sallallahu alaihi wasallam yang sedih. Setelah jadi dengan berlakunya Isra' Mi'raj, apa Nabi nampak kuasa Allah, Nabi nampak syurga, Nabi nampak neraka, Nabi nampak alam dengan secara keseluruhannya, Nabi nampak Jibril alaihi salam, Allah tanda-tanda kebesarannya, laqad ra'a min ayatihil kubra min ayatihil kubra min ayati rabbihil kubra. Nabi nampak segala tanda-tanda kebesaran Allah yang agung, hati Nabi jadi tenang. Apa sahaja yang berlaku setelahnya ringan. Sebab Nabi tahu bahawa yang sokong Nabi, yang utuskan Nabi, di belakang Nabi adalah Allah Subhanahu wa taala. Waktu peristiwa Isra' Mi'raj adalah bertujuan untuk antaranya menggembirakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, selain tujuan utamanya memperlihatkan kekuasaannya. Allah berfirman, Subhanalladzi asra bi 'abdihi laila. Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang memperjalankan hamba-Nya pada waktu malam, minal Masjidil Haram ila al-Masjidil Aqsa, daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Soalan. Tuan-tuan boleh tolong jawab melalui mesej insya-Allah. Sebab saya sekarang ni saya pasang mikrofon, saya tak dengar suara tuan-tuan. Nabi di Isra' dan Mi'raj secara yaqazah, Nabi sedar ataupun dalam mimpi? Soalan pertama. Tuan-tuan boleh jawab? Saya nak tahu apa yang tuan-tuan faham. Walaupun wakil seorang atau siapa saja yang boleh jawab. Okey, Tuan Nur Syam jawab sedar. Nabi diperjalankan daripada Isra' dan Isra' Mi'raj secara sedar. Dan ini adalah qaul Ahlussunnah secara keseluruhannya. Kecuali riwayat dan riwayat Hasan Al-Basri, beliau berpandangan bahawa peristiwa Isra' Mi'raj berlaku dalam mimpi. Berlaku dalam mimpi kerana beliau tersalah faham dalam memahami erti ru'ya yang disebutkan dalam sebahagian daripada ayat. Bila wa ma arainaka ru'yal lati fitnatul linnas, atau ayat saya lupa ayat wa ma arainaka illa fitnatul ladzi wa ma arainaka illa fitnah. Yang penting wa ma arainaka, dan apa yang kami perlihatkan pada kamu itu ditafsirkan sebagai mimpi. Sedangkan pandangan beliau silap. Betul? Pertama, terima kasih pada Tuan Nur Syam. Nabi diperjalankan secara sedar. Soalan yang kedua. Jadi Nabi bukan mimpi. Nabi tidak bermimpi.
Dan yang kata Nabi mimpi lagi adalah golongan Mu'tazilah dan golongan yang sebenarnya ingin menafikan peristiwa Isra dan Mi'raj. Soalan yang kedua, Nabi diperjalankan, rohnya diperjalankan ataupun roh dan jasad? Tuan-tuan boleh jawab lagi? Dan tuan-tuan faham? Adakah Nabi diperjalankan rohnya sahaja atau roh dan jasad? Okey, Tuan Rushan jawab roh dan jasad. Terima kasih. Dan inilah dia kaul jumhur. Kenapa saya sebut jumhur? Bila sebut jumhur artinya kalau ada orang yang mengatakan roh sahaja, walaupun mereka tersilap, tetapi tidak kita katakan dia terkeluar daripada Ahlussunnah wal Jamaah. Kerana masalah ini pernah berlaku khilaf. Jumhur sahabat, hampir semua sahabat kata peristiwa Isra Mi'raj berlaku dengan ruh dan jasad. Kecuali dua orang sahabat yang mulia yang tersilap dalam masalah ini. Pertama, Sayyidina Muawiyah radhiyallahu an dan Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha yang berpendapat ketika berlaku Isra Mi'raj hanya roh Nabi yang diperjalankan. Apa arti roh Nabi diperjalankan? Bukan mimpi. Mimpi Nabi sallallahu alaihi wasallam, roh dan jasad ada dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, cuma Nabi diperlihatkan. Dan diperlihatkan itu adalah diperlihatkan suatu tanda-tanda ataupun perumpamaan tertentu. Dia bukan suatu perkara hakikat. Itu nama itu erti bermimpi. Roh artinya apa? Memang Nabi sedar, Nabi pergi, Nabi nampak, Nabi lihat, tapi jasad Nabi, fizikal Nabi masih berada di bumi. Fizikal Nabi masih berada di Mekah. Walaupun Nabi sedar secara keseluruhannya. Ini pandangan siapa? Pandangan Aisyah, apa yang difahami oleh Aisyah dan Sayyidina Muawiyah. Namun ulama Islam datang kemudian secara keseluruhannya mengatakan bahawa mereka berdua tersilap. Mereka berdua tersilap dalam masalah ini kerana adanya salah faham. Dan mereka memberikan jawapan. Jumhur sahabat atau hampir berlaku ijma' selepasnya bahawa Isra Mi'raj berlaku dengan ruh dan jasad. Kenapa? Dengan berapa jawapan? Dengan beberapa jawapan. Pertama, untuk Sayyidina Muawiyah radhiyallahu anhu, ketika itu walaupun beliau seorang sahabat yang mulia, namun ketika itu beliau belum masuk Islam. Beliau masih lagi seorang yang musyrik ketika itu, belum masuk Islam. Sayyidina Muawiyah masuk Islam ketika tahun pembukaan Mekah, pada tahun akhir kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sedangkan peristiwa Mi'raj berlaku ketika Nabi sebelum hijrah. Manakala Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha juga ketika itu beliau adalah seorang Muslim, namun seorang yang bukan isteri baginda ketika itu. Beliau belum bernikah dengan baginda sallallahu alaihi wasallam dan ketika itu beliau masih kanak-kanak. Jadi boleh berlaku kesalahfahaman dalam bab ini, walaupun dua perkara ini bukanlah hujah untuk merendahkan kedudukan mereka berdua, namun disebutkan oleh sebagian ulama kerana apa boleh berlakunya salah faham pada dua orang sahabat yang mulia. Dan apakah hujah ulama bahawa Isra Mi'raj berlaku roh dan jasad? Saya sebutkan secara ringkas. Pertama, disebutkan dalam riwayat bahawa yang Nabi dibawa daripada Masjidil Haram ke Masjid Aqsa dengan menaiki burak. Adanya burak bawa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi berkenderaan. Yang memerlukan kepada kenderaan adalah jasad. Bukan roh sahaja. Jadi adanya burak yang dibawa atau diperintahkan untuk datang ke Mekah dan dibawa ke Mekah Al-Mukarramah sebagai tunggangan Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan ianya berlaku dengan ruh dan jasad. Kerana jasad yang memerlukan kepada kenderaan. Ini pertama. Yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam cerita bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengimamkan solat nabi-nabi dan rasul-rasul. Dan ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam cerita dengan keadaan bahawa ianya berlaku secara hakikat dan memang Nabi solat betul-betul, bukan roh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketiga,
Allah kata liyuriyahu min ayatina, untuk kami tunjukkan kepadanya kekuasaan kami. Dan Allah SWT bila nak tunjukkan kuasa, antaranya ialah dengan menggerakkan jasad. Jasad digerakkan bersama dengan roh. Ini antara kesempurnaan dalam menunjukkan tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, kalaulah yang dimaksudkan itu hanya pergerakan roh ataupun mimpi, kalau itu sahaja, tidak perlulah orang kafir Quraisy menafikan. Tak perlulah ada sebahagian daripada orang yang dah masuk Islam jadi murtad, tak percaya kepada apa Nabi bawa. Mereka bantah berita Isra Mi'raj hanya kerana Isra Mi'raj ini Nabi kata Nabi pergi betul-betul. Sebab itulah kafir Quraisy memperolokkan Nabi. Tapi kalau kata mimpi tak ada siapa nak bantah, tak ada siapa, tidak menjadi satu ujian yang besar kepada orang Islam. Mimpi, orang boleh mimpi macam-macam. Tapi oleh kerana ianya peristiwa hakikat, sedar dengan jasad dan roh, barulah adanya penentangan dari adanya berita ini diperolokkan oleh golongan Arab Quraisy. Kerana dia berlaku roh dan jasad. Berlaku dengan roh dan jasad. Sebab itu diingkari oleh golongan musyrikin. Dan yang kelima, saya tutup dengan 5. Banyak ulama sebut, tapi yang kelima, dalam Quran dan Mi'raj, dalam ayat ini Allah sebut, Subhanallazi asra bi'abdihi. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya. Dan disebutkan abdun, dalam ayat ini, hanya sempurna sebagai abdun, perjalankan dengan abdun bila adanya gabungan antara roh dan jasad. Kerana jasad sahaja digerakkan itu, jasad yang tidak ada roh, tidak dikira sebagai seorang abdun, kerana dia itu jasad hanyalah jasad yang tidak bergerak, yang mati. Roh sahaja tanpa jasad, ianya juga tidak sebagai abdun. Kerana seorang abdun yang sebenar yang diuji oleh Allah di atas muka bumi ini yang merangkumi roh dan jasad, dan ketika itu dia sebagai seorang yang mukallaf. Allah kata subhanallazi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram ila al masjidil aqsa allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul alim. Maha suci Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah mulakan dengan subhan, maha suci Allah? Kerana kafir, kerana mereka menafikan, mereka lupa tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dan melakukan segala perkara sehingga mereka mendustakan baginda sallallahu alaihi wasallam, seolah-olah mereka menafikan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Apabila mereka Nabi ceritakan bahawa Allah yang memperjalankan, bukan Nabi pergi sendiri. Allah yang perjalankan, asra, bukan Nabi sara, bukan Nabi berjalan, tapi asra, Nabi diperjalankan, maka Allah mulakan dengan subhan. Dan peristiwa ini, subhan, bukanlah untuk menafikan seperti mana dakwaan sebahagian daripada penceramah mengatakan bahawa subhan maha suci Allah untuk menafikan bahawa Allah itu beristiwa di atas arash atau Allah berada di atas. Ini suatu dakwaan yang palsu. Seorang penceramah, saya minta maaf dalam seorang penceramah, saya dengar di video Aikin, mengatakan bahawa subhan maha suci Allah untuk menafikan bahawa Allah itu di atas. Dengan sebab itu Allah kata subhanallazi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram ila al masjidil aqsa. Ini suatu istidlal yang tidak tepat. Kerana ayat suratul Isra menceritakan peristiwa Isra, bukan Mi'raj. Ayat Mi'raj naik ke atas ayat suratul Najmi. Jadi tiada kaitan dengan masalah menafikan Allah di atas dan sebagainya. Ini bukan ayatnya. Tiada kaitan. Jadi subhan ini bukan berkaitan dengan penafian tersebut. Penafian mensucikan Allah daripada apa? Daripada dakwaan dan hati dan jiwa orang-orang kafir ketika itu, dan sangkaan palsu yang ada pada orang-orang yang murtad. Sebab ada beberapa orang yang dinukilkan bahawa kembali murtad kerana tidak percayakan kepada atau kerana terkejut dengan dakwaan Nabi SAW pergi ke Masjid Baitul Maqdis. Dan Allah bantu Nabi SAW. Bila sampai ke Baitul Maqdis, ramai tidak percaya. Allah perlihatkan Nabi SAW seperti hadis Jabir. Nabi berkata, lamma kazzabatni Quraisy kuntu fil hijri fajalallahu li Baitul Maqdis fatafiqtu akhbiruhum an ayatihi wa ana anzuru ilaih. Tatkala
orang-orang Quraisy mendustakan apa yang aku sampaikan pada mereka, aku berdiri ketika itu aku berada di Hijr Ismail, maka ketika mereka dustakan, Allah perlihatkan Baitul Maqdis di depanku. Fajalallahu li Baitul Maqdis. Allah memperlihatkan aku Baitul Maqdis. Nabi pergi Baitul Maqdis, tapi bila orang kafir Quraisy cabar Nabi. Cuba cerita balik tentang Baitul Maqdis, ada apa sebagainya, cerita. Nabi SAW tak pernah pergi Baitul Maqdis kecuali sekali, maka Allah perlihatkan Nabi SAW, Allah nampakkan Nabi semula apa yang berlaku di Baitul Maqdis depan mata Nabi. Orang lain tak nampak, hanya Nabi nampak. Nabi menceritakan satu persatu apakah sifat Baitul Maqdis, tentang keadaan Baitul Maqdis, sehingga itu merupakan satu mukjizat, mukjizat seterusnya setelah mukjizat Isra dan Mi'raj itu sendiri. Maksudnya Allah perlihatkan Nabi SAW tentang suasana Baitul Maqdis untuk Nabi ceritakan satu persatu kepada orang Quraisy. Okey. Jadi peristiwa Isra Mi'raj menunjukkan apa? Menunjukkan kuasa Allah. Yang kedua, untuk Allah tunjukkan kedudukan yang tinggi Nabi SAW. Orang Quraisy tolak, orang Taif tolak, Allah angkat Nabi SAW. Sebab tu Allah namakan bahawa Nabi ini sebagai gelaran bi'abdihi. Subhanallazi asra bi'abdihi. Bi'abdihi, Allah memperjalankan hambanya. Dan hamba bila disebutkan dalam bentuk sirah, dalam bentuk ayat-ayat yang memuji, artinya hamba yang khusus. Hamba Allah ni ada dua. Satu hamba yang khusus, hamba umum. Hamba umum adalah semua makhluk. Semua makhluk adalah hamba Allah. Hamba khusus adalah hamba-hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala kerana mereka telah melaksanakan hak Allah dan menyedar diri, dan mereka sedar diri bahawa diri mereka adalah hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Muhammad SAW orang yang paling sedar dirinya sebagai hamba, orang yang paling banyak menghambakan diri kepada Allah, orang yang banyak ibadah pada Allah, tunduk pada Allah, berjuang di jalan Allah, dan Allah namakan Nabi sebagai abdihi. Kataan abdun, apabila disebabkan pada Allah, dia menjadi perkataan yang paling mulia. Seperti abdihi, Abdullah, Abdul Rahman, Abdul Qudus, Abdul Salam, Abdul Karim, Abdul Mannan dan sebagainya. Namun apabila disebabkan kepada selain Allah, menjadikan seorang itu hina. Orang adanya Abdul Dinar, Abdul Dirham, hamba kepada dinar, hamba pada dirham. Ada yang hamba kepada wanita, ada yang hamba kepada sebagainya, hamba politik dan sebagainya. Jadi hamba kalau disebabkan kepada Allah, ianya satu gelaran yang paling mulia. Kalau disebabkan kepada selain Allah, ianya gelaran yang sangat hina. Jadi hidup ini Allah jadikan kita sebagai hamba, hendaklah kita mempraktikkan sifat kehambaan tersebut. Dengan kita mempraktikkan sifat kehambaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dengan pilihan kita, Allah akan muliakan kita. Baginda SAW tunduk pada perintah Allah. Allah perintahkan Nabi untuk berdakwah, menyebabkan bapa saudara yang sayang padanya jadi musuh. Allah suruh Nabi berdakwah, menyebabkan kuasa apa yang Nabi muliakan, orang muliakan Nabi kat Mekah, ada yang mula menghinanya. Sebagai Al-Amin, berbagai tetap teruskan dakwahnya. Nabi tetap teruskan kerjanya menyembah Allah Subhanahu Wa Taala tanpa pedulikan kata manusia. Inilah dia hamba yang paling sempurna. Maka Allah Subhanallazi asra bi abdihi minal masyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Okey. Tinggal 10 minit. Saya buka pada perbincangan soalan sebelum, insya-Allah kalau ada soalan nanti, kalau tak ada soalan baru saya masuk kepada seterusnya. Okey, saya tuan-tuan boleh boleh bercakap, insya-Allah. Saya dah buka mic. Tuan-tuan kalau ada soalan, tuan-tuan boleh tanyakan langsung. Tanyakan langsung dengan mikrofon. Selain daripada boleh type, yang nak type boleh type melalui chat, ruang chat. Dan yang nak bertanya langsung silakan berkaitan dengan peristiwa Isra Mi'raj. Sebenarnya banyak lagi disebutkan di sini yang ingin saya sampaikan, tapi saya rasa kita buka pada soalan dulu, insya-Allah. Ada soalan? Berkaitan Isra Mi'raj. Okey. Sambil tu,
Tuan-tuan kalau ada soalan, tekan butang angkat tangan. Kemudian saya akan bagi ruang. Kalau nak bercakap melalui mic, yang bercakap langsung. Kalau yang mahu type, silakan type terus. Saya dah buka ruang chat untuk saya baca komen tuan-tuan perempuan. Okay, sementara tu. Okey, silakan tuan-tuan. Saya tak dengar tuan. Tuan-tuan. Okey. Minta maaf. Tak dengar, kita teruskan. Jadi, apakah bentuk kemuliaan yang Allah berikan? Kalau ada soalan, angkat tangan saya atau bercakap saja, tak apa, insyaAllah. Apakah bentuk kemuliaan yang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam berisra Isra Mi'raj? Kita ringkaskan. Pertama, mulianya kehebat kemuliaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah perlihatkan kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam memilih fitrah dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Bila malaikat Jibril diberikan pilihan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memilih antara susu dan arak, Nabi memilih susu. Sedangkan ketika itu belum ada pengharaman arak. Kenapa kita kata fitrah? Sebab pengharaman arak berlaku di Madinah Munawwarah. Di Makkah Al-Mukarramah, masa itu belum ada lagi pengharaman arak. Tatkala diberikan pilihan, pilih arak ataupun susu, baginda seorang yang memiliki fitrah yang paling sempurna, fitrah yang bersih, yang suci, Nabi SAW memilih susu. Ini antara memperlihatkan bahawa Nabi SAW berada di atas fitrah. Yang kedua, Nabi SAW disambut oleh nabi-nabi dan rasul-rasul yang tinggal di tiap-tiap lapisan langit. Secara detail, nabi-nabi mana tinggal di langit, tuan-tuan boleh rujuk dalam hadis berkaitan Isra Mi'raj. Yang penting tiap-tiap nabi dan rasul, tatkala Nabi sampai saja, mereka sambut dengan lafaz marhaban bil akhi salih wan nabi salih. Selamat datang kepada saudara yang saleh, seorang saudara manusia yang paling saleh dan seorang nabi yang saleh. Di tiap-tiap kali Nabi sampai ke tiap lapisan langit, nabi-nabi dan rasul-rasul sambut Nabi dengan perkataan marhaban bil akhi salih wan nabi salih, pengiktirafan daripada nabi-nabi dan rasul-rasul. Yang ketiga, antara kemuliaan keagungan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa Isra Mi'raj, Allah SWT jadikan semua nabi-nabi dan rasul-rasul salat di belakang baginda sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengimamkan salat. Salat di sini berlaku hanya sekali selepas mereka meninggal untuk memperlihatkan keagungan baginda sallallahu alaihi wasallam. Bukan bererti nabi-nabi dan rasul-rasul atau manusia masih lagi beramal di alam barzakh atau di setelah kematian mereka. Peristiwa ini peristiwa yang khusus, berlaku secara khusus. Tidak menjadi ruang kepada siapa sahaja yang mendakwa bahawa ada wali-wali dan rasul-rasul sedang masih lagi beramal ibadat dan masih lagi beramal solat dan sebagainya. Peristiwa ini peristiwa secara khusus, secara spesifik untuk memperlihatkan kebesaran baginda sallallahu alaihi wasallam dan keagungannya. Jadi nabi-nabi dan rasul-rasul redha untuk Nabi dijadikan dikedepankan sebagai seorang imam dalam solat. Kerana Nabi SAW adalah pemimpin segala Nabi dan Rasul. Nabi adalah Sayyidul Mursalin. Yang keempat, Nabi SAW jadi mulia kerana Nabi telah naik ke tempat yang paling tinggi yang dicapai oleh manusia. Tidak ada siapa yang boleh mencapai lebih sampai ke Sidratul Muntaha. Baginda SAW sampai ke Sidratul Muntaha. Naik diangkat naik ke tempat yang paling tinggi. Dan Nabi SAW bercakap langsung, berbual langsung kepada Allah Subhanahu Wa Taala di sana. Yang ke-10, yang kelima. Saya pun cepat sangat 10. Yang keempat, yang kelima. Yang kelima, Nabi SAW
dimasukkan ke syurga atau masuk ke syurga, melihat keadaan dalam syurga. Sebab tu Nabi disebutkan thumma udkhiltul jannah fa idza fiha janabizul lu'lu' wa idza turabuha al-misk. Aku dimasukkan dalam syurga. Aku dimasukkan dalam syurga. Di sana terdapat kubah-kubah yang tercipta daripada permata-permata, dan tanah syurga itu terbuat daripada kasturi. Dan yang keenam, menunjukkan kemuliaan baginda sallallahu alaihi wasallam, Nabi diberikan syariat solat 50 waktu, namun dikurangkan setelah Nabi turun naik dengan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Nabi turun sampai ke langit 3 jumpa Nabi Musa, naik semula, pergi balik sehingga solat menjadi 5 waktu, namun pahalanya masih kekal jadi 5 waktu kerana keagungan dan kemuliaan Nabi sallallahu alaihi wasallam di sisi Allah Subhanahu wa taala. Okey, insya-Allah saya rasa secara ringkas ni apa yang berkaitan dengan surat Mi'raj, dan kita ni azan maksudnya ada lagi 3 minit. Saya buka ruang untuk soalan lagi. Kalau ada soalan tuan-tuan, sebelum kita tutup. Dan yang terakhir, dalil yang jelas seperti mana ayat-ayat Quran dan hadis Nabi SAW bahawa Allah Subhanahu Wa Taala itu beristiwa di atas arasy secara hakikat. Ini penutup yang perlu saya sampaikan. Dalam ayat Quran, semua ayat Quran bahawa Allah Subhanahu Wa Taala beristiwa di atas arasy dengan cara yang hanya Allah mengetahuinya, sesuai dengan keagungan kebesarannya, dan itu bukan suatu perkara yang mustahil. Allah Subhanahu Wa Taala bebas melakukan apa sahaja Allah kehendaki. Allah tidak memerlukan kepada arasy. Allah Subhanahu Wa Taala Tuhan yang maha tinggi, maha agung sebelum Allah ciptakan arasy. Namun ketika Allah ingin beristiwa di atas arasy, itu berlaku dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Saudara, sifat al-ulu, maha tinggi Allah itu sifat zat Allah Subhanahu Wa Taala, sifat zatiah Allah Subhanahu Wa Taala. Manakala beristiwa itu sifat fi'liyah Allah Subhanahu Wa Taala. Allah buat suatu perbuatan dengan kehendaknya, dengan cara yang dimahukannya. Wa rabbuka yakhluqu, Allah Subhanahu Wa Taala fa'alul lima yurid, maha melakukan apa yang Allah kehendaki. Kita tak boleh kata Allah mustahil buat perkara sekian dan sekian, mustahil Allah begini dan begitu hanya kerana logik akal. Allah Subhanahu Wa Taala apa saja Allah beritahu, kita perlu beriman. Jangan kita sanggah apa yang Allah beritahu hanya dengan logik akal yang kita fikirkan. Tidak mustahil bagi Allah Subhanahu Wa Taala untuk melakukan apa sahaja yang Allah kehendaki. Dan Allah beritahu bahawa setelah Allah ciptakan arasy, Allah beristiwa di atasnya, berarti bahawa Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah salah satu daripada perbuatan dan sifat Allah Subhanahu Wa Taala yang sabit dalam Al-Quran dan dalam sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekadar ini sahaja. Semoga Allah jadikan pertemuan kita pertemuan yang bermanfaat, yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang lemah kurang daripada diri saya dan daripada syaitan. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala perbaiki kelemahan dan tersebut, Allah ampunkan kelemahan tersebut, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala masukkan kita semua ke dalam syurganya dan memudahkan jalan kita di syurga kerana kita hadir dan bersusah payah dalam menuntut ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang bersusah payah cari jalan untuk menuntut ilmu, Allah akan mudahkan jalannya ke syurga. Semoga Allah Subhanahu jadikan kita di kalangan orang-orang yang dimasukkan syurga atas usaha kita menuntut ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Sekadar ini, subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.